Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponen DIY Malaysia. Hari ini kita sambung lagi dengan tutorial tentang sistem kuasa solar. Dan dekat sini kita ada contoh sistem kuasa solar yang komplit. Kita ada solar panel kat atas, 2 keping solar panel 200 watt. Kemudian kita ada solar charge controller, kita ada bateri dekat bawah, kita ada inverter, fuse block dan juga breaker. Sistem ni memang dah komplit. Sistem ni sistem solar 12 volt. Dan untuk nak set up sistem kuasa solar ni, saya dah tunjukkan dalam video-video sebelum ni. Bagi tuan-tuan yang masih baru dekat channel ni, nak tahu macam mana cara nak pasang sistem kuasa solar ni, memang saya dah tunjukkan satu persatu, step by step. Tuan-tuan boleh tengok dekat playlist ni. Hari ni kita akan sambung lagi dengan tutorial pasal sistem kuasa solar ni. Dan fokus kita pada hari ni adalah tentang solar charge controller. Okey, dalam pasaran kita ada dua jenis solar charge controller. Yang pertama adalah PWM dan lagi satu adalah MPPT solar charge controller. Contoh yang tuan-tuan nampak ni adalah jenis PWM. Jadi hari ini saya akan terangkan perbezaan antara MPPT solar charge controller dan juga PWM solar charge controller. Jadi tuan-tuan boleh decide yang mana satu solar charge controller yang tuan-tuan nak pakai. Dan memang sangat penting untuk kita tahu perbezaan antara kedua-dua teknologi ni sebelum kita memilih yang mana satu yang kita nak gunakan. Jadi sekarang saya akan keluarkan dulu PWM solar charge controller ni sebab kita nak bandingkan dengan MPPT solar charge controller. Kita nak tengok apakah perbezaan antara kedua-dua teknologi ni. Ni kita punya PWM solar charge controller, yang ni pula kita punya MPPT solar charge controller. Kedua-duanya sama, charging current maksimum 30A, yang ni 30A dan yang ni pun 30A. Tapi kita tengok daripada perbandingan saiz, kita tengok pada kotak dulu. Ini adalah kotak untuk solar charge controller yang ni, 30A ni. Kalau tengok perbandingan saiz, memang jauh perbezaannya. Okey. Sekarang kita akan buka, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kita akan tengok perbezaan saiz antara MPPT dengan PWM solar charge controller. Kat dalam ni kita ada QC Pass Certificate, user manual dan juga kita punya solar charge controller jenis MPPT. Yang lain kita simpan dulu. Manual ni memang berguna, jangan buang. Sebab setiap solar charge controller ni tak sama dia punya performance dan juga spesifikasi. Jadi kita kena simpan manual ni untuk rujukan. Okey, ni testing rig yang kita akan gunakan hari ni. Sebab hari ni kita bukan saja nak buat perbandingan dari segi saiz, dari segi spek, dari segi teknologi, tapi kita akan buat perbandingan dari segi performance antara PWM dan juga MPPT ni. Supaya nanti mudah kalau tuan-tuan nak buat sistem kuasa solar, tuan-tuan nak pilih yang mana satu nak guna, sama ada nak gunakan MPPT ataupun PWM. Sebelum kita nak cerita tentang perbezaan, kita tengok dulu persamaan antara kedua-dua ni. Okey. Pertama, kedua-duanya daripada kilang yang sama, daripada brand yang sama. Yang ni EP Ever, yang ni pun EP Ever. Yang ni 30A dan yang ni pun 30A. Dan tahun pengeluaran pun hampir sama. Okey, sekarang ni tentang perbezaan. Yang pertama, yang ni adalah PWM dan yang ni adalah MPPT. Dari segi harga, yang ni harga antara RM150 hingga RM180. Yang ni pula harga dia antara RM430 hingga RM450. Memang banyak perbezaannya. Walaupun MPPT ni teknologi yang lebih baik, tapi tak bermaksud dalam semua situasi MPPT adalah terbaik. Dan tu bergantung pada sistem yang kita nak set up, sebesar mana sistem yang kita nak set up. Jadi dalam video ni juga saya akan bantu tuan-tuan untuk buat pemilihan yang mana satu yang tuan-tuan nak beli. Sebab tak semua sistem, tak semua keadaan kita mesti gunakan MPPT. Sebab tu sampai sekarang ni, kilang masih buat lagi yang PWM ni. Sebab PWM ni masih relevan dalam situasi tertentu. Sambungan kabel untuk testing ni, kita akan sambungkan kedua-dua solar charge controller ni kepada satu bateri yang sama. Ini kabel yang kita akan sambungkan kepada bateri dan kabel ni kita akan sambungkan kepada setiap solar charge controller. Ini bateri yang kita akan gunakan. Sebelum tu kita test dulu voltage bateri ni. Sekarang 12.4 volt. Jadi saya nak drain dulu bateri ni sikit supaya voltage dia rendah. Bila kita mula testing nanti, bateri ni akan cuba drain sebanyak mungkin power. Dia akan draw sebanyak mungkin power untuk charge bateri ni. Begitu juga dengan solar charge controller, yang mana solar charge controller akan cuba untuk provide sebanyak mungkin current untuk charge bateri ni. Jadi saya akan sambungkan pada inverter. Kemudian kita akan onkan kipas angin ataupun lampu untuk kita kurangkan voltage bateri ni.
Jadi sekarang kita tengah gunakan 133 watt. Kita biarkan sekejap, sejam ataupun dua, kemudian baru kita akan mulakan test. Okey, kita cuba cek voltage bateri sekarang. Voltage sekarang 12.2. Sebelum tu kita akan sambungkan dulu kita punya bateri ni kepada setiap solar charge controller. Okey, kedua-dua solar charge controller kita dah hidup. Bagi setiap solar charge controller, saya pasangkan dengan DC breaker. Untuk MPPT ada DC breaker dan untuk PWM pun ada DC breaker. Dan wire daripada DC breaker ni saya sambungkan pada input solar panel pada setiap solar charge controller. Tujuan saya pasangkan DC breaker ni untuk mudahkan proses masa kita nak test nanti. Sebab input kita daripada satu solar panel yang sama. Bila kita nak test untuk yang PWM, kita akan upkan breaker untuk PWM. Dan bila kita nak test untuk MPPT, kita akan turunkan breaker yang dekat PWM dan kita akan naikkan breaker yang ada pada MPPT. Jadi lebih mudah, lebih cepatlah untuk kita transfer power daripada solar panel ke kedua-dua charge controller ni. Ini kabel positif daripada solar panel, kita akan sambungkan dekat breaker ni. Kemudian kita akan loop pergi ke breaker yang sebelah. Kabel negatif daripada solar panel pun sama juga. Kita akan loop ke breaker sebelah. Jadi sekarang ni, kedua-dua breaker ni kita dah sambungkan kepada solar panel. Jadi masa kita buat ujian nanti, kita dapat tukar dengan cepat. Contoh, katalah kita test PWM dulu, kemudian kita nak test kepada MPPT. Mula kita upkan breaker untuk PWM, kemudian bila kita nak test untuk MPPT, kita akan turunkan breaker PWM dan kita upkan breaker untuk MPPT. Jadi kalau kita boleh tukar dengan lebih cepat, semakin tepatlah kita punya keputusan ujian ni. Okey, untuk test ni kita akan test kedua-dua solar charge controller ni dalam dua keadaan ataupun dua konfigurasi solar panel yang berbeza. Yang pertama kita akan test dalam keadaan solar panel ni disambung secara selari. Dan untuk sambungan secara selari ni saya dah sambungkan kedua-dua solar panel ni dengan menggunakan konektor 2 to 1 MC4 konektor. Dan untuk sambungan siri nanti kita akan sambungkan solar panel ni secara siri, yang mana kabel positif daripada solar panel yang pertama kita akan sambungkan pada kabel negatif dekat solar panel yang kedua, dan dekat sini kita akan dapat 40 volt sebab solar panel dah disambungkan secara siri. Tapi untuk ni kita akan mulakan dengan sambungan secara selari dulu. Jadi saya akan sambungkan balik kita punya konektor tadi, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Jadi kat sini kita dah dapat 20 volt sebab sambungan solar panel adalah secara selari. Okey, ujian yang pertama, sambungan solar panel secara selari. Kita upkan breaker untuk PWM. Kalau kita tengok, kita punya PV voltage cuma tinggal 13 volt sebab ada voltage drop. Kemudian PV current 4.2. Current yang masuk ke bateri pun sama 4.2 amp. Sekarang kita test pula untuk MPPT. Kita turunkan breaker PWM, kita upkan breaker untuk MPPT. Untuk MPPT, PV kita dapat 16 volt dan current 3.7 amp, dan current yang masuk ke bateri kita dapat 4.7. Okey, daripada ujian yang pertama pun kita dah nampak perbezaan antara PWM dan juga MPPT solar charge controller. Untuk PWM tadi, voltage pada solar panel dah drop kepada 13 volt dan current kita dapat 4.2 amp. Dan current yang masuk ke bateri adalah 4.2 amp juga. Sebab dalam PWM ni, berapa current yang kita dapat dekat solar panel tu, itulah jumlah current yang akan masuk ke dalam bateri. Berbeza dengan MPPT, voltage yang kita dapat daripada solar panel 16 volt dan current adalah 3.7 amp dan current yang masuk ke bateri adalah 4.7 amp. Kat sini kita boleh nampak perbezaan kelebihan MPPT berbanding dengan PWM. Kat sini kita ada lebih 0.5 amp. Jadi kalau kita gunakan MPPT solar charge controller ni, kita akan dapat lebihan current sebanyak 0.5 amp. Untuk ujian yang kedua, kita akan sambungkan solar panel ni secara siri untuk kita dapatkan 40 volt. Okay, kalau sambungan secara siri ni, yang digandakan adalah voltage tapi current tetap sama. Positif sambung dengan negatif. Jadi kita dah ada sambungan secara siri. Sama juga kita test dulu untuk PWM. Kita upkan breaker untuk PWM. PV current 2.2 amp dan battery current, maksudnya current yang masuk ke bateri pun sama juga 2.2 amp. Kita tengok pula untuk MPPT. Okey, untuk MPPT PV voltage 30.8, current pada PV 1.9 amp dan current yang masuk ke dalam bateri adalah 4.9 amp.
Okey, walaupun bacaan yang kita dapat tadi agak rendah memandangkan cuaca agak mendung sekarang ni, tapi itu pun dah cukup untuk bantu kita untuk tentukan yang mana satu kita nak guna. Sama ada nak gunakan PWM ataupun MPPT. Bagi setengah orang mungkin dia tak kisah sama ada nak gunakan PWM ataupun MPPT sebab keduanya adalah solar charge controller. Tapi katakanlah sistem yang kita nak buat tu sebenarnya cuma perlukan PWM. Dan PWM dengan MPPT ni beza harga dia RM300. Okay. Dengan RM300 tu kita boleh dapatkan lagi satu solar panel 100 watt. Jadi daripada kita nak membazir beli MPPT walaupun kita tak perlu, lebih baik kita tambah lagi satu solar panel. Tapi kalau sistem yang kita nak buat, yang kita nak design tu memang besar, jumlah panel yang banyak dan susunan panel kita nak sambung secara siri. Sebab bila kita sambungkan solar panel secara siri, kita boleh jimatkan penggunaan kabel. Kita tak perlu gunakan kabel yang terlampau besar. Sebab bila kita sambung secara siri, yang meningkat adalah voltage tapi current tetap sama. Okay, untuk situasi tu memang pilihan kita yang kita boleh gunakan hanyalah MPPT. Sebab kalau kita gunakan PWM ni, kita akan mengalami kerugian. Jadi sekarang kita akan tengok satu persatu karakter setiap solar charge controller ni. Okay, untuk PWM tadi, untuk sistem 20 volt tadi, voltage kita dapat 13 volt. Ini sebab ada voltage drop. Kemudian current kita dapat cuma 4.2 amp. Sebab cuaca hari ni agak mendung, walaupun dua solar panel sambungkan secara selari, kita cuma dapat 4.2. Normally kat sini biasa saya dapat dalam 10 amp lah, tapi sebab hari ni mendung dapat 4.2 saja. Current yang masuk ke bateri kita dapat tadi 4.2 amp juga. Sebab PWM ni, banyak current yang kita dapat pada solar panel, itulah yang akan masuk ke bateri. Tapi kalau kita buat sistem 40 volt, kita sambungkan solar panel secara siri, apa yang kita dapat? Voltage sama 13 volt dan current cuma 2.2 amp. Dan current yang masuk ke bateri pun sama juga 2.2 amp. Sebab itulah untuk PWM ni, kalau kita buat susunan solar panel voltage yang tinggi pun tak guna. Sebab apa yang akan jadi, daripada 40 volt tadi, PWM solar charge controller ini akan turunkan voltage kepada charging voltage. Tapi current kita masih lagi sama 2.2. Ibarat macam kita cuma gunakan satu saja solar panel. Sebab tu kalau tuan-tuan gunakan PWM solar charge controller, sambungan panel mestilah secara selari. Jadi sekarang kita dah tahu kalau kita nak gunakan PWM ni, solar panel mesti kita sambungkan secara selari. Jangan sambung secara siri. Kalau kita sambung secara siri, membazir, tak ada function. Dan untuk yang ni maksimum solar panel adalah 360 watt. Jadi kalau kita gunakan 3 keping solar panel 120 watt tu memang dah maksimum lah untuk solar charge controller ni. Dan kena pastikan sambungan tu adalah secara selari. Tapi masalah dengan sambungan secara selari ni, okey, voltage tetap sama 20 volt tapi current dah berganda. Jadi kita kena ambil kira juga dengan saiz kabel. Katalah maksimum current daripada solar panel kita tu 20 amp ataupun 30 amp, kita kena pastikan kabel yang kita gunakan daripada solar panel masuk ke solar charge controller ni mesti boleh handle current tersebut. Tapi kalau tuan-tuan nak buat sistem yang agak besar juga dengan menggunakan PWM ni, apa yang tuan-tuan boleh buat? Kita boleh buat sistem 24 volt. Sebab untuk yang ni, bila kita buat sistem 24 volt, maksimum solar panel adalah 720 watt. Tapi kita kena pastikan inverter ataupun peralatan yang kita nak sambungkan sebagai load nanti mesti boleh support 24 volt juga. Kemudian untuk MPPT, okey. Sekarang ni dah makin panas, kita tengok. PV sekarang 32.5 volt, current daripada PV 3.8, pada bateri okey. Current yang masuk pada bateri sekarang 9.3 amp. Untuk MPPT masuk sistem 20 volt tadi, PV voltage terdapat 16 volt, PV current 3.7 dan current yang masuk ke bateri 4.7. Kalau kita tengok ni, kalau untuk sistem 20 volt ni, beza antara PWM dan MPPT ni kita tengok tak beza sangat. Jadi kalau sistem kita tu memang kecil, kita cuma gunakan satu solar panel ataupun dua solar panel disambungkan secara selari, tak payah kita gunakan MPPT. Kecuali kalau kita gunakan dua solar panel 100 watt dan kita sambungkan secara siri, baru kita gunakan MPPT. Kalau tak, hanya membazir saja. MPPT ni lebih sesuai untuk solar panel yang high voltage. Contohnya kalau kita gunakan solar panel yang 350 watt, 450 watt, biasanya output voltage yang keluar daripada solar panel tu memang tinggi, mungkin dalam 40 volt. Jadi kalau untuk MPPT ni memang lebih sesuai untuk sistem yang lebih besar, ataupun kita buat sambungan solar panel secara siri, voltage pun meningkat, memang sesuai kita gunakan MPPT. Sebab tu kita tengok kalau yang sistem 40 volt tadi, okay, PV voltage dapat 30.8, PV current 1.9 dan bateri current ataupun current yang masuk ke bateri adalah 4.9. Jadi kalau untuk MPPT ni tak ada masalah kalau kita buat susunan panel yang high voltage berbanding dengan PWM. PWM kalau kita buat high voltage memang sia-sia saja.
Dan untuk yang MPPT ni, maksimum voltage daripada solar panel adalah 100 volt. Jadi maksudnya kita boleh sambungkan banyak solar panel secara siri dan maksimum voltage yang kita boleh sambungkan adalah 100 volt. Jadi sambungan solar panel tu mestilah di bawah 100 volt. Dan salah satu kelebihan untuk kita running sistem high voltage ataupun high voltage daripada solar panel ni dengan menggunakan solar charge control MPPT, yang pertama kita boleh kurangkan penggunaan ataupun size kabel. Kita tak perlukan kabel yang besar sebab voltage kita tinggi tapi current kita rendah. Contoh yang ni pun PV kita 30.8 dan current cuma 1.9 am. Jadi kita tak payah nak gunakan kabel yang lebih besar ataupun kabel yang terlalu besar. Sebab kabel ni memang harga agak mahal juga. Jadi kalau kita boleh jimatkan penggunaan kabel, itulah satu kelebihan ataupun advantage. Dan MPPT juga dia lebih efisien untuk high voltage. Sebab tu kita tengok ni current yang kita dapat adalah 4.9 am. Okey, untuk mudahkan lagi untuk kita faham beza antara MPPT dan PWM ni, katakanlah kita ada satu solar panel yang ni daripada Qcell, QPeak Duo G6. Yang ni katalah kita ambil yang 350 watt. Untuk yang 350 watt ni, dia punya open circuit voltage adalah 40 volt. Ni maksudnya daripada solar panel kita akan dapat 40 volt dan current adalah 10.27 am. Kalau kita gunakan PWM, kita akan dapat current cuma 10.27 am saja maksimum. Jadi walaupun panel ni 350 watt, tapi kita cuma boleh gunakan hanya sebagai contoh 12 darab dengan 10.27, kita cuma dapat gunakan 123 watt saja. Walaupun panel ni sebenarnya adalah panel 350 watt. Maksudnya kita boleh maksimumkan penggunaan solar panel tadi. Sebab untuk PWM ni, walaupun input voltage adalah 40 volt, dia cuma akan turunkan saja voltage ni kepada charging voltage 14.4 ataupun 14.6. Tapi lebihan tu akan bertukar menjadi haba. Dia akan hilang macam tu saja. Berbeza dengan MPPT, katalah panel tadi 350 watt. Kita buat sistem 12 volt, kita bahagi dengan 12, mungkin kita akan dapat dalam 29 am. Ataupun kalau tak maksimum punya pancaran matahari, mungkin kita dapat dalam 20 ataupun 25 am. Itulah besar perbezaan antara MPPT dengan PWM. Jadi kalau untuk sistem yang besar, voltage yang tinggi, memang kena guna MPPT. Kalau kita gunakan PWM untuk solar panel ni, memang kita akan rugi, kita tak dapat gunakan secara maksimum. Contoh macam ini cuma boleh gunakan cuma 123 watt sahaja. Dan untuk sistem ataupun situasi macam ni saja yang perlu kita gunakan MPPT. Kalau voltage daripada solar panel rendah 20 volt, cuma perlu gunakan PWM saja, tak perlu guna MPPT. Jadi kesimpulannya, kalau untuk sistem yang kecil, sistem 20 volt, gunakan PWM. Tapi kalau untuk sistem high voltage solar panel yang besar, gunakanlah MPPT. Okay? Tak semua situasi MPPT bagus dan tak semua situasi PWM bagus ataupun PWM lebih jimat. Ada masa kita boleh berjimat dengan PWM, tapi ada masa kita terpaksa gunakan MPPT. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kupolit Malaysia. Dan selepas ni untuk MPPT ni saya akan pasang kembali kepada kita punya sistem solar tu. Dan nanti saya akan buat review yang lebih detail. Kita akan buat pemasangan yang lebih detail tentang MPPT ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.